mati, kita nak tahu jumlah anak yang mati. Dia sebenarnya kita senangnya kita ikut dia punya kolom ni. Ikut dia punya ni sebenarnya. Contoh kan, jumlah anak yang mating memang dia dekat dengan tarikh mating. Sebab kita akan kira berdasarkan tarikh yang dia mating ataupun pejantan yang dia guna. So, yang ni kita tak guna, dia tak termasuk dalam calculation. So, 2. Gitu. Jadi jumlah yang beranak ni senang kita angkat je lah. Kita angkat dia, kita drag. Kita highlight dia macam ni sampai keluar arrow ni bertukar dengan tangan ni, kita drag dekat mana. Contoh dia nak beranak, tarikh beranak ni dekat sini. Beranak atau tidak ni, senang kat sini. Tak kat sini. Jadi kita buat jawapan kat bawah ni. Okey, jumlah beranak. Okey, berapa jumlah total anak semasa kat sinilah jumlah anak yang lahir sini. Ni kita nak tahu berapa ekor jumlah yang anak yang dilahir. Tak kira lah mati ke hidup, berapa ekor jumlah anak. Okey, jumlah anak yang mati. Ini jumlah anak yang mati. Jumlah anak yang mati ni kita nak tahu biasanya kita nak tahu yang penting jumlah anak yang mati, dan kita nak tahu biasanya ni umur berapa dia mati satu ekor. Umur ni tak payah, umur semasa tak payah. Okey, jumlah anak yang mati sini. Mati sama lah atas ni kan. Copy ni di sini. Sama sini. Memang kita nak tahu ni untuk buat summary dia. Ini pun kita nak tahu juga jumlah sembelihan ni. Memang kita nak tahu. Okey, jumlah anak yang simpan pun kita nak tahu. Kod tak payah. Okey, dan jumlah anak umur semasa ni kita nak tahu juga. Dia pun kita nak tahu. Dia pun kita nak tahu. Dia pun kita nak tahu. Okey. Kita besar sikit apa. Okey, ni adalah summary ibu yang kita nak tahu. Memang kita nak kena ambil tahu benda ni. Kita buat kolom. Kita warnakan dia, warna summary lah, warna orange ke. Orange lah. So ini kita ini kita tak payah yang ni. Ataupun kita letak terus. Kita tak payah buat ni, tak apa. Tak payah buat ni. Kita letak jumlah terus kat bawah ni. Sum terus. Delete guna delete. Dan kita letak ni kat bawah ni terus. Jumlah dia berapa? 6. Di sini satu jumlah. Buat warna dia, warna orange contoh. Sini satu jumlah. Cabut bulu. Saya perekod biasanya berapa cabut bulu. Tarikh ni berapa jumlah ekor anak kita nak tahu. Berapa kali beranak kita nak tahu. Jumlah anak hidup semasa kita nak tahu. Jumlah anak mati kita nak tahu. Ini kita nak. Ini pun kita nak tahu semua. Ini pun semua kita nak tahu. Sampai nak simpan kita nak tahu. Yang ni kita tak nak. Yang ni kita nak tahu. Okay. So yang ni kita kena buat table. Bukan table. Kita buat borders. Yang tak ya. Borders. 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 Okey, tujuan apa kita nak tahu, memang kita nak tahu. Sebab macam ni, kalau sekali mating atau sekali beranak, memang kita tak apa, tak payah tengok. Tapi bila dah sampai contoh dia dah 5-6 kali mating kan, kita memang nak tahu berapa ekor semua jumlah anak yang dilahirkan, berapa ekor anak dia mampus, umur berapa anak dia mampus, kita nak tahu semua.
tengok kat bawah ni sama lagi. Okey, cara dia senang je. Okey. Kalau tarikh mating ni berapa jumlah kali dia mating? Okey, kita condition ni adalah kita buat equal count. Kita buat here count A. Count if tak apa. Count if. Kita pun select range yang ni. Okey. Select ini, kita koma. Condition dia dalam tu adalah bukan kosong. Okey, ini adalah bukan kosong. Kita tengok semula Mula tulis count if. Lepas tu kita select range yang ni, yang pejantan semua, sebab kita nak kira dengan pejantan ni saja. Lepas tu kita koma. Lepas tu ini adalah, yang saya tulis ni adalah bracket less than ataupun bigger than, tutup bracket. Ni adalah selagi mana di dalam box ni yang tak kosong, dia akan kira. Maksud dia akan UA, UB tak kosong. So yang bawah ni kosong, dia tak kira. Jadi dia kira 2 saja. Sorry. Okay. So 2 jawapan. So kita besarkan dia sikit. Kita highlight semua yang ni, kita besarkan dia. Kalau memang kita nak tengok summary, biasanya memang tak summary lah. Okay, 2 kali mating lah. Ibu ni, U1 ni 2 kali mating. Okay, sama juga yang ni. Cabut bulu. Okay, kita condition ni sama je. Cuma kita tukar sikit. Okay. Semula equal count if kan, kurungan, kita select range ni. Kita nak kira, ni kita buat condition kita. Nak kira apa? Nak kira yang tidak beranak ke, yang kira yang cabut bulu ke, yang tak cabut bulu. So kalau kita nak kira yang cabut bulu, kita cabut. Kena eject, kena buat bracket, cabut. Kalau setiap tulisan memang kita tulis bracket. Okey, nak bracket, bukan bracket ni. Apa orang panggil ni? Begini lah. So tutup bracket. So dia akan kira 13. Kenapa 13? Sebab semua sini cabut. So sebelum ni, supaya nak senang, kita buat kat sini tidak ada semua. Copy yang tidak ni, buat semua tidak. So yang beranak, yang cabut je kita buat edit cabut. Sama juga yang ni. Kalau yang ni tak payah count if. Yang ni sebab dia jumlah, dia ada nombor kan. So kat sini semua nombor. So kita buat equal. Ni dia keluar terus sini, sum. Ada sum macam ni. Apa kita tulis sini apa? SUM, sum. Tutup bracket, buka bracket. Kita select kat sini semua. Tutup bracket. So dia akan kira tambah semua nombor yang ada dalam ni. Yang kosong dia dah tambah lah. So dah 15 ekor dah beranak. Ibu ni dah 15 ekor beranak. 15 ekor lah. 15 ekor anak. Yang ni pun kena guna count if. Equal to count if. Okay. Select dekat row sini. Kita akan kira yang ada tulis beranak saja. Buka semicolon, bukan bracket, beranak. Tutup bracket. So dia akan kira yang beranak. 2 kali beranak dah. 2 kali mating, 2 kali beranak. Baguslah ibu ni. Kalau ibu yang 2 kali mating tak beranak-beranak tu masalah. Okay, 2 kali beranak dah. Dan juga jumlah anak hidup semasa. Sama juga ni, kita buat sum. Kita sampai bawah. Okay. 15. Anak hidup semasa 15. Ini pun sama, copy paste ni. Boleh copy paste sebab dia nombor kan. Yang ni pun boleh copy paste. Ini satu ni. Ini copy paste sebab dia sini semua nombor. Copy paste, sini paste juga, sini paste sama. Yang ni pun sama, jumlah anak sampai. Yang ni pun sama juga, sama. Okey, done. So dah siap. Memang dah siap lah kita punya template untuk hidup. Saya rasa dah memang dah siap dah ni. Dah lengkap dah. Itu template hidup korang. So korang boleh cantikkan sikit lagi. Nak cantikkan tu macam-macam cara lah. Warna pun boleh.
Kalau warna korang nak ubah warna tu maksudnya contohnya tarikh matang ni kan. Kalau dia selagi dia tak matang, dia warna merah box ni, boleh buat. Kalau selagi mana tak, bila tarikh dia dah matang, dia akan jadi warna hijau, boleh buat. Tapi saya nak ajar dekat sini, mungkin kalau korang rajin, korang boleh cuba Google lah. Ataupun saya nak ajar boleh, tapi sesi lain lah kot. Sebab dah panjang, ini pun dah panjang, dah beberapa jam lah. Untuk template induk saja beberapa jam. Tak apa, insyaAllah korang boleh buat. Saya yakin korang boleh buat untuk template induk ni. So buat masa ni korang buat template dulu induk. Lepas tu korang duplicate saja ni. Duplicate untuk berapa jumlah induk korang ada. So korang buat edit sini. Edit contohlah A02 pula. Ini A01 kan. So template induk jangan kacau. Korang duplicate terus. Buat A01 dulu. Satu. Okay. Tapi sebelumnya template induk ni korang delete lah semua ni. Delete semua yang warna kuning ni. Okay, delete ini, delete semua, kosongkan dulu. Ini pun kosongkan, ini pun kosongkan. Ini kita boleh delete sebenarnya. Okay, kosongkan semua. Okay, kosongkan semua template induk. Baru dia nama template induk supaya korang boleh senang. Okay, so A01 dah ada. Contoh kalau ada 10 ekor induk. Ni guna yang ni dulu. Buat basic macam ni dulu. So setiap malam kalau nak beranak ke apa, mating ke, korang update kat sini terus. Beranak berapa ekor, kalau mampu ke berapa ekor, bila hari ke berapa dia mati, update terus kat sini. Ada 10 ekor induk, buat 10 ekor template induk duplicate. Untuk buat masa ni, korang buat macam ni. Nanti saya akan ajar pula untuk template yang jantan. Jantan pun basicnya yang atas ni je basic jantan tu, yang bawah ni tak payahlah. Kalau korang nak buat pun boleh juga, tapi buat dengan ibu mana dia mating, berapa ekor anak dia lahir. Ini ibu yang mating tu je lah. Itu saja yang jantan. Kalau ibu kena detail sikit, supaya kalau korang nak jual anak korang boleh display di dekat buyer korang. Dia akan trusted lah, maksudnya korang jaga betul-betul lah induk korang. Kalau korang nak tambah dekat template dia, boleh tambah sini, tambah suntikan vitamin, contohnya berapa kali suntikan vitamin B kompleks ke, korang boleh tambah kat sini. Tambah untuk cantikkan. Tapi ni basic lah, saya cakap basic korang punya template untuk induk punya rekod data lah. So once korang dah boleh buat ini, InsyaAllah yang lain tu tak susah lah untuk korang buat. Untuk buat summary, nanti saya akan ajar sesi lain. So apa-apa pun kita bersambung kepada sesi seterusnya nanti. So saya ucapkan terima kasih sebab korang sudi mendengar, dan saya juga mohon maaf sekiranya apa yang saya cakap ni korang tak berapa jelas. Sebab saya sebenarnya sekali rekod je ni untuk satu template induk ni. Cuma saya cut beberapa bahagian lah. So 2-3 jam juga saya bercakap ni. Jadi saya terima kasih kepada korang yang ambil perhatian, yang cuba untuk merekod data secara lebih detail. So saya ucapkan terima kasih lah, dan tahniah kepada korang kalau korang berjaya melangkah ke arah petani moden. Sebab sekarang ni kebanyakannya memang jarang sangat orang cuba rekod data secara digital sebab benda tu agak rumit lah. Tapi kalau korang dah berjaya melangkah satu langkah pertama ni, insyaAllah beribu langkah ke hadapan tu korang boleh langkah, insyaAllah. Senang saja, saya jamin korang boleh buat. Okay. So saya memang ucap terima kasih banyak-banyak kerana korang sudi dengar, like ke kalau korang rasa benda ni manfaat, korang bolehlah tolong like ke subscribe ke saya punya channel, share ke, kalau korang nak share, nak info, boleh share kepada kawan-kawan korang yang menternak juga. Sebab benda ni korang bukan boleh saja rekod untuk anak, tapi untuk kambing ke lembu ke semua boleh rekod, ayam ke semua boleh, insyaAllah. Tapi template je tu berbeza-beza bergantung kepada kesesuaian lah. Okay, so saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, ribuan terima kasih. Saya mohon maaf sekiranya ada tersalah kata ataupun cara explanation saya tak berapa jelas dan agak membosankan. So saya mohon maaf dan saya ucap ribuan terima kasih. So bolehlah tolong tengok Facebook Sagi Rabbit Farm Kelantan, boleh follow, boleh like, subscribe, dan kalau ada apa-apa masalah korang boleh PM dekat bawah ataupun
korang boleh WhatsApp saya lah dekat page saya tu. Saya ada letak nombor phone, boleh WhatsApp saya kat situ. InsyaAllah saya akan cuba bantu sebaik mungkin lah. Apa yang saya boleh bantu, saya cuba bantu. Kalau saya ada masa, insyaAllah. Kalau saya tak ada masa pun, saya akan cuba cari masa lah. InsyaAllah itu sahaja dari saya. So ini adalah hasil template yang korang dah siap buat. Dan selamat berjaya, saya ucapkan selamat berjaya. So video ni pun ada banyak part. Korang boleh tengok part-part sebelum ni. Saya akan letak dekat description lah. Part-part satu ke, saya pun tak pasti ada berapa part semuanya. Tapi saya rasa banyak lah sebab panjang saya punya video ni, panjang. Dan akan ada banyak lagi part-part seterusnya. So pastikan korang tekan loceng subscribe dan tekan loceng supaya korang tak terlepas lah update. Dan saya akan buat dalam satu album lah, ataupun dia panggil apa, playlist lah, untuk recording data menggunakan Google Sheet gitu je lah. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.